Baik, seterusnya kita ke Sarawak. Pelaksanaan jalan pesisir pantai di Subuyau perlu seiring dengan penyiapan projek Jambatan Batang Lupar 1 dan itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini. Langsung saja bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Miza. Saudara, sebelum itu kita mulakan dengan perkembangan banjir. Seramai 61 penduduk terjejas banjir daripada 17 keluarga di daerah Siburan telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setakat pukul 4 petang tadi. Ini berikutan penutupan dua buah pusat pemindahan sementara PPS iaitu Balai Raya Betong Kampung Betong Kenawit dan Dewan Serbaguna Kampung Lintang Baru berdasarkan notis penutupan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Siburan. PPS Dewan Serbaguna Kampung Lintang Baru yang telah dibuka pada pukul 10.30 malam tadi menempatkan 55 penduduk daripada 15 keluarga. Manakala PPS Balai Raya Kampung Betong Kampung Kenawit yang telah diaktifkan pada tengah malam tadi menempatkan 6 penduduk daripada 2 keluarga. Ini menjadikan keseluruhan penduduk terjejas banjir menurun kepada 1,452 orang dengan 378 keluarga berbanding 1,511 orang pada pukul 12 tengah hari. Projek Jalan Pesisir Pantai menuju Jambatan Batang Lupar 1 kini sudah mencapai lebih 50% siap. Timbalan Premier Merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, projek itu dijangka dapat disiapkan lebih awal dari jadual ditetapkan. Projek jalan sepanjang 5.7 km itu dan bernilai 107.5 juta ringgit diyakini akan memberi manfaat kepada penduduk setempat dan dijadual siap pada Ogos 2026. Oleh itu, beliau meminta pemaju segera menyiapkan projek jalan pesisir berkenaan agar seiring dengan penyiapan projek Jambatan Batang Lupar 1. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke daerah Subuyau. Semasa lawatan tersebut, Dato' Amar Douglas telah diberi taklimat keselamatan feri Subuyau Triso serta taklimat kemajuan projek Jambatan Batang Lupar 1 oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak. Aktiviti ekonomi konvensional perlu dipertingkatkan bagi membolehkan Sarawak menerokai ekonomi baharu dengan lebih efisien. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan memberitahu, seperti contoh di dalam menerokai ekonomi hijau seperti hidrogen, ianya perlu diuruskan dengan sistematik agar dapat diseimbangkan mengikut visi negeri melalui Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID PCDS 2030 dengan kepentingan alam sekitar itu sendiri. Katanya adalah menjadi tanggungjawab pejabat awam negeri sebagai tonggak di dalam mencapai matlamat kerajaan negeri kerana ia merupakan perubahan yang bukan sahaja berlaku di peringkat negeri bahkan global. Beliau memberitahu demikian dalam majlis penutupan Karnival Sukan Landas Laskar 2024 di Kuching. Jelasnya kerjasama berpasukan diperlukan bagi melonjakkan ekonomi negeri ini dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Baik, dalam perkembangan lain, Kerajaan Sarawak meminta Kerajaan Persekutuan mewujudkan satu ekosistem ekonomi baru yang dapat melonjakkan penglibatan Bumiputera negeri ini dalam bidang keusahawanan dan ekonomi. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ekosistem tersebut akan mewujudkan dasar yang lebih holistik, pragmatik dan kerangka kawal selia yang dapat mempermudahkan pentadbiran dan pengurusan. Ini termasuk untuk memudah dan menyelaras segala bentuk bantuan, memudahkan pengurusan perniagaan dan mengurangkan kerenah birokrasi serta desentralisasi kelulusan permohonan pembiayaan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang berlangsung di Putrajaya. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu Kerajaan Sarawak turut meminta Kerajaan Persekutuan meneruskan insentif pinjaman mudah, subsidi, jaminan pinjaman dan grant khususnya bagi usahawan yang baharu menceburi perniagaan. Ia juga termasuk bantuan dalam penyediaan premis-premis perniagaan, latihan dan kemahiran serta akses pemasaran. Permintaan tersebut bertepatan dengan populasi Sarawak dengan 72.4% daripada 2.5 juta penduduk Sarawak adalah Bumiputera. Lebih kurang 70 pemimpin masyarakat dari Sri Aman menghadiri majlis makan malam bersama Tuan Yang Terutama Negeri di Kuching.
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri, Tuan Puan Fauziah Mama Sanusi disambut rombongan tersebut yang diketuai oleh Muhammad Hamzah Uthman dalam satu majlis yang diadakan di sebuah hotel terkemuka di Bandar Raya Kuching. Majlis didahului dengan bacaan doa dan seterusnya dengan ucapan menjunjung kasih oleh ketua rombongan menyentuh mengenai peranan Tuan Yang Terutama dalam pembangunan negeri Sarawak. Beliau berharap Tuan Yang Terutama tidak terlepas untuk memimpin dengan tulus ikhlas dan memberikan perhatian kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk pembangunan warisan bangsa dan budaya yang harus diberi perhatian bagi memastikan Sarawak sentiasa beridentiti yang tidak berpaksikan kepada satu kaum sahaja. Lebih 1,000 peserta mengambil bahagian dalam acara larian Girl Guides 2024 anjuran Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak bertempat di pekarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS pagi tadi. Upacara pelancaran dan flag off peserta disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri, Tuan Puan Fauziah Mama Sanusi selaku penaung Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak. Objektif utama penganjuran larian yang meliputi kategori 3 km dan 5 km itu ialah untuk mengumpul dana bagi membiayai aktiviti persatuan itu dan antaranya latihan, perkhemahan serta membaik pulih bangunan persatuan. Pelbagai acara turut diadakan termasuk senaman Zumba dan cabutan tiket bertuah. Hadir sama pada acara itu Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan isteri Dato' Dayang Mauliah Dato' Awang Daud merangkap Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak. Jalinan kerjasama strategik semua pihak berkaitan memainkan peranan penting dalam mencapai sasaran menarik kehadiran 4 juta pelancong ke Sarawak tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan mampu menjadi tarikan pelancong. Selain itu, penyiapan lebuh raya Pen Borneo turut menyumbang kepada faktor yang sekaligus membolehkan pelancong menerokai Sarawak termasuk di Miri. Jelasnya dengan mengambil langkah dalam strategi lebih berani dan agresif dalam memasarkan Bandaraya Miri di peringkat antarabangsa untuk persediaan menghadapi Tahun Melawat Malaysia 2026. Ujarnya, tumpuan diberi kepada ekor pelancongan dengan mengutamakan pengalaman unik yang melibatkan penekanan kepada pembangunan infrastruktur mampan untuk mengimbangi pertumbuhan pelancongan dengan keindahan semula jadi di Sarawak di samping meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting pada Pesta Bobok Miri 4.0 di Tamu Nelayan Kampung Batu 1 semalam. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Miza untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Buma.